Pelajar dikehendaki melaksanakan lukisan skematik 3 fasa berdasarkan maklumat yang diberi dengan menggunakan peralatan yang disediakan dan kira faktor kepelbagaian berdasarkan beban yang diberikan. Beban yang diberikan ialah kipas siling 65 watt 4, soket alur keluar 13 ampere 12, lampu pendaflow 40 watt 6 biji, 7 lampu pijar 40 watt, 3 lampu glob 40 watt, 4 lampu spotlight 40 watt, 2 pendingin udara 25 horsepower, 1 kawalan pemasak 1 kilowatt, 1 pemanas air segera 1 kilowatt dan 1 pemanas air 1 kilowatt. Pertama sekali, untuk melukis lukisan skematik, awak perlu mengira faktor kepelbagaian untuk mendapatkan saiz kabel utama, saiz PAB dan juga saiz suis utama. Cara mengira faktor kepelbagaian dengan merujuk jadual 4B. Pertama sekali, untuk beban pertama, 4 biji kipas siling 60 watt tadi, masukkan dalam formula I bersamaan dengan P bahagi dengan punca kuasa 3, voltan darab dengan faktor kuasa. Masukkan nilai kuasa kipas iaitu 65 watt, darabkan dengan berapa jumlah kipas siling dan bahagikan dengan punca kuasa 3 415 darab 0.85. 415 ni ialah voltan untuk 3 fasa. Jumlah arus maksimum ialah 0.43. Untuk kipas siling, rujuk jadual 4B, lampu dan kipas boleh disambung pada 1 litar yang sama. Jadi untuk faktor kepelbagaian kipas boleh rujuk faktor kepelbagaian lampu. Sekarang kita pasang untuk rumah persendirian, jadi rujuk kolom pertama. Kolom pertama, lampu ialah 66% daripada arus maksimum 0.43 bersamaan dengan 0.28 ampere. Jadi arus anggaran ialah 0.28. Seterusnya, 12 biji soket alur keluar 13 ampere. Kita menganggap soket ini dipasang dalam beberapa litar jejari, iaitu 1 litar jejari hanya boleh 2 soket alur keluar dengan menggunakan MCB bersaiz 20 ampere. Disebabkan soalan memberi jumlah soket alur keluar sebanyak 12 soket alur keluar bahagi dengan 2 akan menghasilkan 6 litar kuasa. Maksudnya 6 litar kuasa akan menggunakan MCB 20 ampere sebanyak 6. Untuk faktor kepelbagaian soket alur keluar, rujuk item nombor 10 mengatakan 100% permintaan arus titik penggunaan yang terbesar tambah 40% bagi setiap titik penggunaan yang lain. Baiklah, sebabkan semua jumlah arus MCB ialah sama, iaitu 20 ampere, kita anggap yang paling besar ialah salah satu daripada 20 ampere MCB yang digunakan. Jadi 100% darab dengan MCB yang pertama 20 ampere bersamaan dengan 20% tambah dengan 40% daripada baki MCB yang lain yang asalnya tadi ialah 120 kan. Kamu sudah pakai 1 iaitu 20 ampere pada pengiraan pertama, jadi tinggal 100 ampere lagi. 40% daripada 100 ampere ialah 40 ampere. Jadi arus anggaran ialah 60 ampere. Okey, seterusnya 6 biji lampu pendaflow berkadaran 40 watt perlu darabkan dengan 1.8 sebab
lampu pendaflor. 6 darab dengan kuasa lampu darab dengan 1.8 bahagi dengan punca kuasa 3 darab 415 volt darab dengan faktor kuasa bersamaan dengan 0.71 ampere. Lampu darab dengan 66% daripada jumlah permintaan arus bersamaan dengan 0.46. Seterusnya 7 biji lampu pijar berkadaran 40 watt. 7 darab dengan 40 watt bahagi dengan punca kuasa 3 darab 415 darab dengan punca faktor kuasa 0.85 akan dapat 0.46 ampere. Sama juga beban lampu 66% akan dapat 0.30 ampere. Seterusnya lampu glob 3 biji 3 darab 40 watt bahagi dengan punca kuasa 3 darab 415 darabkan dengan 0.85 bersamaan dengan 0.96. Lagi sekali beban lampu 66% bersamaan dengan 0.13. Seterusnya 4 biji lampu spotlight ataupun lampu tumpu berkadaran 40 watt. 4 biji darabkan dengan 40 watt nilai kuasa untuk lampu tumpu tadi bahagikan dengan punca kuasa 3 darab 415 darab 0.85 akan dapat nilai 0.26. Darabkan dengan faktor kepelbagaian lampu iaitu 66% akan dapat 0.17. Seterusnya 2 buah pendingin udara 2.5 kuasa kuda. 2 darab dengan 2.5 darab dengan 746 sebab kita nak tukar kuasa kuda ke watt. 2 darab 2.5 darab dengan 746 bahagi dengan punca kuasa 3 darab 415 darab dengan 0.85 akan dapat 6.10. Disebabkan dalam jadual ni tidak ada dinyatakan kepelbagaian untuk pendingin hawa, jadi kita letak sini tiada kepelbagaian dan arus angkaran bersamaan dengan arus maksimum. Seterusnya satu kawalan pemasak 1 kilowatt. 1 darab dengan 1000 sebab kilowatt bahagi dengan punca kuasa 3 darab voltan darab dengan faktor kuasa akan dapat 1.64 ampere. Dan untuk perkakas pemasak akan ambil 10 ampere yang pertama tambah 30% beban penuh. Disebabkan pemasak pertama ni jumlah arus maksimumnya tidak sampai 10 ampere pun, jadi kita hanya ambil nilai 100% daripada 1.64 ini. Jadi arus anggaran juga 1.64. Seterusnya pemanas air segera 1 kilowatt. 1 darab dengan 1000 sebab 1 kilowatt bahagi dengan punca kuasa 3 darab 415 darab 0.85 sama dengan 1.64 ampere dan rujuk jadual 4B. Pemanas air jenis segera ialah 100% beban penuh perkakas yang terbesar tambah 100% beban penuh perkakas yang kedua terbesar tambah dengan 25% beban penuh bagi. Sebabkan satu sahaja pemanas air segera, jadi kita hanya ambil 100% daripada 1.64 akan dapat nilai yang sama 1.64. Dan akhir sekali, satu pemanas air 3 kilowatt. 1 darab 3000 disebabkan 3 kilowatt ditukarkan kepada watt akan dapat 3000 bahagikan dengan punca kuasa 3
darab 415 darab 0.85 bersamaan dengan 4.91 ampere dan tidak dibenarkan kepelbagaian. Kita tengok dekat sini. Tidak dibenarkan kepelbagaian. Jadi arus anggaran ialah 4.91 ampere. Baik, setelah itu teruskan dengan langkah seterusnya, iaitu untuk memilih saiz suis utama. Kamu perlu kira dulu arus maksima dan arus anggaran. Kira jumlah semua ni, 0.8 tambah dengan 60 ampere tambah 0.46 seterusnya sampai 4.91 akan dapat nilai 75.63 ampere. Begitu juga dengan arus maksima, tambah semua 136.35. Jumlah arus anggaran mestilah lebih kecil daripada arus maksima. Untuk memilih suis utama, kita perlu merujuk arus anggaran kita. Arus anggaran ialah 75.63. Kita mesti pilih saiz suis utama yang lebih tinggi daripada arus anggaran. Dekat saiz suis utama ada 60 ampere, ada 63 ampere, ada 100 ampere. Jadi yang tinggi daripada 75.63 ampere ialah 100 ampere. Jadi kita pilih saiz suis utama kita ialah 100 ampere. Seterusnya, saiz kabel utama yang digunakan. Lagi sekali, tengok kamu punya arus anggaran 75.63 ampere. Bandingkan dengan kemampuan membawa arus ni, yang mana lebih tinggi daripada arus anggaran tadi. 61 tak boleh ambil sebab kecil, 108 terlalu besar. Jadi kita ambil 82 ampere dan saiz kabel utama kita ialah 16 mm square. Seterusnya, pemilihan saiz PAB disebabkan kita akan bahagikan lukisan kita kepada litar beban dan litar kuasa. Pada litar beban, kita akan pakai PAB bersaiz 100 mA kerana fasa tunggal dan fasa 3 memerlukan kepekaan peranti arus baki bernilai 100 mA. Jadi kita pakai 100 mA, dan manakala untuk litar kuasa menggunakan 30 mA. Baiklah, langkah seterusnya untuk menghasilkan satu litar skematik, kita perlulah mengira supaya jumlah beban pada satu fasa mestilah seimbang dengan fasa yang lain. Contohnya, pada fasa merah, jumlah arus digunakan pada fasa merah mestilah lebih kurang sama yang digunakan pada fasa kuning dan juga fasa biru. Untuk memudahkan kamu membuat penyeimbangan beban, digalakkan untuk membuat jadual seperti ini. Pertama sekali, catatkan beban kamu dan asingkan imbangan beban dengan imbangan litar kuasa. Litar kuasa ni ialah soket alur keluar. Okey, catatkan kamu punya beban selain soket alur keluar dan catatkan arus anggaran yang telah kamu kira pada langkah sebelumnya. Okey, untuk menyeimbangkan beban, kamu perlu bijak untuk mengira supaya nilai di sini lebih kurang sama. Contohnya, dekat red, kita ambil ini 0.28 beban kipas siling dan juga lampu spotlight pun boleh. Jadi nilai sini ialah 0.45. Okey, seterusnya sini kita boleh ambil
Jadi dekat yellow ialah 0.46. Seterusnya dekat blue boleh ambil sini dan juga lampu glob. Jadi nilainya ialah 0.3 campur 0.13 ialah 0.43. Okey, jadi di bahagian sini kamu sudah siapkan pada satu red yellow blue pertama. Seterusnya red yellow blue kedua. Nilai paling besar di sini ialah 4.91. Jadi saya letakkan 4.91 di pasar biru lah. 4.91. Kamu juga boleh letak di pasar merah dan kuning. Selepas itu, pendingin udara tadi ada 2, jadi kita boleh pecahkan. 6.1 bahagi 2 ialah 3.05. Okey, seterusnya masukkan ini. Sebabkan nilainya sama, kita boleh masukkan di merah dan kuning. Jadi nilai akhirnya ialah 4.69. Sini juga 4.69 dan blue 4.91. Okey, langkah akhir ialah kirakan jumlah ini. 5.14 dekat kuning 0.46 tambah 4.69 5.15 dekat biru 5.34. Jadi kita nampak dekat sini jumlah arus tidak jauh beza antara fasa. Untuk membuat jadual imbangan litar kuasa pula, kita tengok berapa jumlah soket alur keluar yang hendak digunakan tadi, iaitu 12 soket alur keluar. Dan 12 soket alur keluar akan menggunakan 6 MCB berkadaran 20 ampere. Maksudnya kita perlu bahagikan sama rata pada setiap fasa agar seimbang. 6 MCB 20 ampere maksudnya setiap fasa akan ada 2 MCB 20 ampere, iaitu menjadikan 40 ampere. Di yellow juga ada 40 ampere dan juga di biru ada 40 ampere. Jadi dekat red akan ada 40 ampere. Dekat yellow juga ada 40 ampere. Dekat blue juga ada 40 ampere. Jadi di sini kita tengok jumlahnya ialah seimbang. Dan langkah terakhir dalam menghasilkan lukisan skematik ialah melukis lukisan skematik. Pertama sekali dekat lukisan skematik perlulah ada simbol dari SEB ataupun dari TNB. Kita di Sarawak dari SEB lah. Selepas itu lukiskan simbol unit perpotongan dan perhubungan neutral. Seterusnya meter kilowatt jam, suis utama catatkan sekali dengan anda punya saiz suis utama yang telah dikira tadi. Seterusnya PAB untuk litar beban tadi ialah 100 ampere dan litar kuasa ialah 30 mili ampere. Lukiskan kamu punya MCB mengikut jenis MCB yang sesuai untuk beban akhir. Contohnya, jika untuk lampu pastikan kamu menggunakan MCB bersaiz 6 ampere. Untuk
bilang 2 buah 13 ampere, soket alih keluar gunakan 20 ampere. CCU tidak lebih daripada 3 kW, gunakan 16 ampere. Pendingin udara menggunakan 16 ampere. Aircon 2.5 horsepower menggunakan 32 ampere. Okey, sekarang tengok kamu punya beban. Kipas siling boleh pakai 6 ampere. Lampu juga boleh pakai 6 ampere. Lampu pijar pakai 6 ampere. Lampu glob juga 6 ampere. Lampu spotlight 6 ampere. Pendingin udara 25 horsepower 32 ampere. Kawalan pemasak 1 kW boleh pakai 16 ampere. Pemanas air segera juga 16 ampere. Pemanas air 3 kW 16 ampere. Dan akhir sekali, soket alur keluar boleh menggunakan 20 ampere. Jadi masukkan seperti ini dan labelkan kabel yang sesuai digunakan untuk beban.